sesuatu yang ditentukan oleh Allah ke atas manusia dalam hidup ini, kehidupan kemanusiaan terbahagi pada dua keadaan. Dua keadaan yang terjadi. Yang pertama, ada kadar ketentuan-ketentuan Allah itu sejalan dengan keinginan manusia dan tabiatnya. Kadang-kadang ketentuan yang Allah jadikan pada kita memang yang kita nak. Yang kita nak pergi haji, misal contoh. Tahun ni nak pergi haji. Alhamdulillah, Allah bagi tunaikan haji. Allah bagi peluang. Ada yang orang yang dia tak jangka-jangka dalam hidup dia dapat. Ada orang yang dia usaha nak tapi tak dapat lagi, belum lagi dipanggil oleh Allah. Senang ceritanya. Ada orang yang dia memang dia nak, tahun ni ditarget, tahun ni saya kena pergi menunaikan haji. Alhamdulillah, Allah bagi sama dengan kehendak dia. Dia letak dalam hidup dia ni matlamat yang sama dan Allah bagi kehendak yang sama. Dia jangka anak dia umur 23 tahun kahwin dah, umur 25 tahun orang masuk Minang dah, senang ceritanya. Maknanya dah sama dengan kehendak yang kita nak, tiba-tiba Allah bagi. Itu tanda apa dia? Dalam hidup kita ni, satu cara Allah nak memperkenalkan diri dia pada kita. Hal keadaan ini dapat dinamakan dengan ata, dipanggil. Maknanya apa yang kita nak sama dengan kehendak kita itu dipanggil ata. Ata maknanya satu pemberian yang Allah bagi pada diri kita. Alhamdulillah, segala hajat kita, segala kehendak kita tertunai dengan jayanya. Itu dipanggil ata. Ata maknanya satu pemberian yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Allah bagi pada diri kita, ataupun disebut minnah. Minnah maknanya anugerah Allah pada diri kita. Kitanya tak jangka-jangka, tak jangka sebegini ramai orang datang. Alhamdulillah, tengok-tengok orang datang majlis kenduri anak kita ni seramai ini. Minnah dipanggil. Minnah ni anugerah Allah pada diri seseorang. Kita tak jangka pun rezeki banyak ni. Banyak ni yang kita dapat. Alhamdulillah, rezeki kitanya sebanyak ini yang kita dapat. Ini dipanggil minnah. Orang yang meniaga tak jangka dalam hidup dia, dia meniaga, tiba-tiba habis licin jualan dia. Artinya minnah dipanggil. Minnah ni satu anugerah yang Allah kurniakan pada seseorang. Satu cara Allah bagi dalam hidup seorang. Yang ni keadaan yang pertama. Keadaan yang keduanya, ketentuan-ketentuan Tuhan itu bertentangan dengan hawa dan juga tabiat kemanusiaan. Satu lagi, Allah buat pada seorang hamba ni keadaan yang kitanya tak sama dengan kehendak kita. Kita naknya anak-anak yang cemerlang, tiba-tiba bawa balik keputusan merah je. Kita naknya pada keluarga kita yang bahagia dipanggil. Yang kita nak supaya sebagaimana bahagianya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada je saat-saat luka dipanggil dalam kekeluargaan kita. Maknanya apa dia? Tak sama dengan kehendak kita. Kita naknya supaya masyarakat kita aman damai. Tiba-tiba baca surat khabar, tiap-tiap hari buang bayi, kemudian bayi dalam keadaan terlampung jadi atas sungai, di dalam sungai. Maknanya apa dia? Allah, kita kata kenapa tak sama dengan kehendak kita? Naknya kepada apa dia? Suasana yang damai dalam hidup. Tiba-tiba tak sedamai yang kita inginkan. Dan ini disebut dengan mana dipanggil. Yang ni yang tak sama dengan yang sama dengan kehendak kita dipanggil mana. Mana dalam istilah tasawufnya Allah tahan. Penahanan Allah. Allah tak bagi. Bahagia kamu bila? Tunggu di akhirat. Kamu kaya kamu bila? Tunggu di akhirat. Kemudian damai kamu bila? Tunggu di akhirat. Segala benda ni Allah mana? Allah tahan dulu. Tak bagi lagi di dunia ini. Tetapi boleh jadi Allah akan bagi satu ketika nanti, kita tak tahu bila. Tetapi penahanan Allah ini menunjukkan satu kuasa dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni nak suruh kita faham adanya kuasa Allah, adanya kuasa Allah. Kita naknya pergi haji. Setengah-setengah orang dah beli dah beg haji, dah beli dah pakaian haji, nak pergi buat haji, dah siap dah dapat dah gelang tu dah dapat dah. Misal contohnya gelang untuk menunjukkan bagaimana dia boleh pergi menunaikan haji. Tiba-tiba last minute pegawai tabung haji telefon, sehari dua hari tersilap nama lah puan dia sebut. Allah, kita kata kita ingat ke kita dah memang dah bersedia dah. Macam mana nak tunjuk? Jamuan dah buat dah. Kawan-kawan dah salam kau dah dipanggil. Dan semua dah ada dah pada kita ni. Tiba-tiba di waktu ini kita nak buat macam mana? Segannya nak keluar rumah. Allah tak bagi. Kenapa Allah tak bagi? Jawabnya ada hikmah.
Kita tak tahu hikmah apa, hikmah yang Allah tulis untuk diri kita. Ada jemaah kita kan yang Allah Subhanahu Wa Taala dia nak Allah bagi. Rupa-rupanya senang. Sampai di sana tiba-tiba Allah panggil dia untuk dihadapkan di hadapan Allah. Kan yang jatuh daripada bangunan baru ni. Maknanya gambaran bagaimana dalam hidup. Artinya Allah jadikan ada benda yang Allah nak buat. Kenapa Allah tak buat pada diri kita? Jawapan dia ada hikmah. Kalau kita nak, kalau boleh kita nak supaya secepat mungkin selesai. Tak, Allah susun yang menyebabkan dipanggil mana dalam hidup kita. Mana ni maknanya penahanan Allah untuk sementara. Allah tak bagi. Kita nak rezeki. Ada setengah-setengah di kalangan kita, dia masuk projek, masuk tender itu, tender ini dan sebagainya. Dia nampak, dia kata, Allah Ustaz, dekat dah, nak dapat dah projek ni. Tiba-tiba last minit tak dapat juga. Apa halangan ni? Apa halangan? Kita jawab, Allah yang menghalang. Kenapa Allah yang halang? Bukan kerana orang ke yang halang. Tak, ni kuasa Allah. Orang boleh usahalah nak cuba itu, nak cuba ini, tapi yang besarnya Allah tak bagi lagi. Kenapa Allah tak bagi? Allah tahu, kalau aku bagi, ada benda yang akan terjadi yang lebih teruk lagi. Kalau aku bagi, ada benda yang menyebabkan jadi begini. Lalu Allah tahan sementara. Kenapa Allah tahan sementara? Jawabnya nak tengok setakat mana kamu bergantung dengan aku ataupun tidak. Dalam hidup kita ni, berapa ramai kan orang yang menunggu saat masuk pinangan dalam hidup dia. Menunggu. Kenapa Allah tak masukkan? Masuk pula Mamat Barua je misal contohnya. Dia nampak nak masuk je orang yang tak semacam je. Ustaz, tak ada ke orang yang soleh sikit masuk? Dia tanya demikian. Kenapa mesti orang yang macam ni je yang masuknya? Jawabnya kerana Allah nak suruh sabar dulu, usaha dulu, tunggu dulu. Adalah benda yang Allah nak bagi dalam hidup. Maknanya dalam hidup kita ni, gambaran pada diri kita ni, Allah tahan. Ada sesuatu yang sedang Allah lakukan untuk diri kita. Tapi kita sebagai seorang hamba, kita kena kenal siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Kita sedang dikuasai ke ataupun kita menguasai? Kita sedang dikuasai oleh Tuhan yang Maha Berkuasa dalam hidup. Kita kan usaha macam-macam gaya. Setengah-setengah di kalangan kita pagi-pagi lagi makan vitamin tu. Vitamin tu segenggam vitamin. Makan telan. Kenapa kita tanya kenapa makan vitamin ni? Nak suruh segar lah. Tengok besok terjelepuk je dia ni. Kenapa terjelepuk dia ni? Jawabnya kerana dia ni dah usaha dah. Tengok kena dah. Kena, jangan bagi sakit, tiba-tiba sakit. Kenapa? Allah buat dengan tujuan nak suruh kamu tahu siapa yang berkuasa. Vitamin itu berkuasa ataupun aku yang berkuasa. Nak ajar dalam hidup kita bagaimana kita sedang ditentu dan disusun oleh Allah dalam hidup kita. Usahakan orang yang nak buat kenduri kahwin misal contoh. Dia tengok ni, fokus. Hari ni mendung hujan tak hujan, nak buat hari kenduri kahwin. Tengok buka kalender Islam, buka itu lagi, buka ni lagi. Harap jangan hujan. Tengok hari yang dia buat kenduri kahwin, lebat bukan main lagi turun hujan. Panggil Tok Bomoh alih hujan, tak tergalih-tergalih juga dia. Dia nak buat macam mana? Siapa yang berkuasa? Allah yang berkuasa dalam menentukan keadaan sedemikian rupa. Dan ini disebut dengan mana? Artinya Allah tahan dulu, Allah tegak, dia panggil. Sebab segala sesuatu itu di mana ia bertentangan dengan hawa dan nafsu adalah disebut dengan man'an itu tadi. Mana tadi? Maknanya tahanan Allah tadi. Maka dengan sebab Allah memberikan pada kita ataupun mengurniakan pemberian-pemberiannya dan kurniaan-kurniaannya itu kepada kita, menunjukkan bahawa sifat-sifat Allah adalah maha baik. Kita tak tahu apa yang terdapat di sebaliknya, kecuali yang tahu yang terdapat di sebaliknya ialah Allah. Yang macam mana cerita kan pada kita, berapa ramai orang yang dia nak marah pada anak-anak, dia nak marah pada rumah tangga dia dan sebagainya kerana sesuatu benda, tiba-tiba dapati ada benda yang terjadi di sebalik itu yang lebih besar. Anda pernah cerita pada jemaah, ada seorang hamba Allah yang dia sebut ada anak-anak dia nak berjalan ni, dia kata buang kecil dia kata, pergi masuk bilik air, dia sebut pergi masuk bilik air semua. Anak dia pun semua pergi dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang tak pergi. Tak apa, dia tanya anak dia, kenapa tak pergi? Dia kata,
Dia kata tak nak kencing pun. Anak dia sebut demikian. Okeylah, tak apalah, naik atas kereta, dia bawa kereta laju. Bawa kereta laju tu, dalam keadaan laju, lama-lama anak dia cuit. Yang seorang tadi cuit, bah, nak kencing. Nak kencing, Allah, dia datang, dia kata menyirak darah ni Ustaz. Anak tadi dah bagi tahu dah, pergi bilik air, pergi bilik air. Tiba-tiba kenapa tak pergi? Kenapa tadi tak pergi? Sekarang baru nak pergi. Dia marah pada anak dia. Anak dia jawab senang je, tadi tak terasa, sekarang baru terasa. Tadi tak terasa nak kencing, sekarang baru nak kencing. Dia pun dalam keadaan begitu, dia pun cuba usaha. Dia kata kejap lagi cari. Berhenti di RR, berhenti di RR. Elok je berhenti, anak dia pergi semua. Selesai je, dia pun naik kereta balik, kemudian bawa kereta balik. Elok je polis trafik baru angkat signboard tu, masuk dalam lori polis ni sendiri. Dia kata alhamdulillah tak kena saman. Kalau tidak tadi kena saman. Hikmah Allah senang je. Allah jadikan anak tadi buang air kecil, kemudian dia kata kalaulah saya terus tadi, sah-sah saya kena Ustaz. Kelajuan dipanggil, kena speed trap ni. Maknanya kalaulah tidak kerana hikmah tadi, maka kita tak nampak benda yang sedang berlaku. Dalam hidup kita ni banyak benda. Bagaimana yang anda cerita pada minggu yang sudah lama juga. Orang yang sakit, dia sakit. Lama-lama masuk wad. Bila masuk wad, dia kata dia dah lama dah cari adik-beradik, tak jumpa. Dalam wad tu 2-3 hari lepas pada sebut, baru dia nampak. Dia tanya jiran sebelah, tinggal kat mana, duduk kat mana. Lama-lama tanya, rupa-rupa adik-beradik dia yang dia cari selama. Tengok bagaimana hikmah Allah yang Allah susun dalam hidup kita.